Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatihi wa aslih syu'unal ummati wa farij 'annal humuma wal ghumuma ya hayyu ya qayyum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan seterusnya kepada ahli keluarga Rasulullah dan para sahabat, golongan tabi'in, tabi'un tabi'in, dan mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kita muliakan para habaib, para ahli bait, para asatis, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita menyambung balik kitab Hikam, dan kali ini kita di tempat yang berbeza. Kali ini di dalam rumah Ustaz, dan insya-Allah diharapkan kita punya pengajian dapat berjalan dengan baik, insya-Allah. Moga-moga lain pun clear moleklah maknanya. Dan kita telah membicarakan bahawa di antaranya kepentingan hendaklah kita ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya bila kita berzikir kepada Allah, maka Allah Taala akan membersihkan hati kita. Dalam waktu yang sama, ketika mana kita melakukan dosa, kita cepat-cepat kembali. Dan bila Allah nak mengampunkan dosa sang hamba-Nya, maka tidak mudah ataupun Allah akan melihat dosa itu kecil sahaja, kerana mudah untuk Allah mengampunkannya. Tetapi apabila seorang itu meremeh-remehkan tentang dosa, maka ia menjadi besar di sisi Allah Ta'ala. Dan ada dosa yang apabila orang itu meremeh-remehkan dosa, berbangga dengan dosa, menyiar ataupun menyebarkan dosa-dosa yang dia telah lakukan, dan dia ingin berterusan dalam dosa, tidak berfikir untuk bertaubat kepada Allah, bermakna perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan yang menyebabkan besarnya kemurkaan Allah Ta'ala kepada hamba-Nya itu. Maka pada malam ini kita akan membicarakan mengenai antara kurniaan Allah dan juga keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan kita agar beribadah kepada Dia. Dan ketika mana kita beribadah kepada Allah, Allah menjanjikan pahala. Dan ketika mana kita bermaksiat kepada Allah, maka Allah memberi akan dosa. Yahya ibnu Mu'az pernah berkata, jika Allah Ta'ala menggunakan keadilannya, maka amal kebaikan tidak ada erti sama sekali. Ini kata Mu'az bin Yahya ibnu Mu'az. Kalau Allah menggunakan keadilan Dia, maka amal ibadat yang dilakukan, kebaikan yang dilakukan tidak ada erti. Dan apabila Allah Ta'ala memberi kurniaan Allah, Allah memberi kurniaan Allah, maka segala dosa yang dilakukan juga tidak ada erti. Mengenai kenyataan Mu'az, Yahya ibnu Mu'az ini, ada dua Allah memberitahu. Satu mengenai apa yang dikatakan oleh Yahya ibnu Mu'az. Yang pertama, keadilan. Yang kedua, kurniaan. Seandainya Allah menggunakan kurniaan dia, keadilan Dia, maka kebaikan tidak ada erti. Dan seandainya Allah menggunakan kurniaannya, maka dosa pun tidak ada erti. Maka kena faham kenyataan ini, dan ini kenyataan ini yang didatangkan oleh pengarang kita yang kita akan bicara pada malam ini.
Dan begitu juga ada yang mengadu kepada Allah. Seorang yang soleh mengadu, ya Tuhanku, ya Allah, Engkau kasih kepada aku, maka ampunkanlah segala dosa-dosa aku. Tetapi jika Engkau murka kepada aku, maka tidak akan Engkau terima akan ke amal aku. Murka itu bermakna Allah menghukum seseorang tadi dengan keadilan Allah. Maka bila Allah menghukum dengan keadilan, tidak ada lagi kebaikan Allah, maknanya. Dan bila Allah menghukum dengan keadilan, maka ibadat-ibadat itu seolah-olah sudah tidak ada erti. Tetapi bila Allah menghukum dengan kurniaan Allah, maka dosa-dosa macam mana pun seolah tidak dipandang oleh Allah tentang dosa hamba-Nya. Kerana apa? Kerana Allah akan memberi kurniaan dia. Maka berdasarkan kenyataan ini, untuk lebih faham, sebab itu pengajian kitab hikam ini mesti kita memahami apa yang telah dikatakan oleh pengarang kitab kita, agar tidak kita lari daripada pemahaman yang disampaikan oleh pengarang kitab. Jadi untuk kita nak memahami apa yang dikatakan oleh pengarang kitab kita ini, biasanya daripada satu matan kepada satu matan dia ada kaitan. Baik, kita sampai pada muka surat 37. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, la sayratan idza qabalaka adluhu wala kabiratan wala kabirata idza wajahaka fadluhu. Maka la kabirata, la sayrata, bacanya sayrata isim la, tidak dibaca dengan sayratan. La sayrata idza qabalaka adluhu wala kabirata idza wajahaka fadluhu. Tiada kecil apabila membetul akan dikau adilnya, adilnya keadilan Allah, dan tiada besar apabila berhadap akan dikau fadlnya, kelebihan Allah, kurniaan Allah. Apabila kita membaca sekali imbas ini, mungkin kita payah untuk memahami. La sayrata, tiada kecil apabila Allah menghadapkan kamu dengan keadilan dia. Dan wala kabirata, tiada besar, idza wajahaka fadluhu, apabila Allah menghadapi kamu itu dengan kurniaan dia. Maka apakah yang dimaksudkan oleh pengarang kitab kita ini? Yakni apabila telah zahirlah sifat maha tinggi itu, maka batallah amal daripada segala orang yang mengerjakan amal. Dan kerana bahawasanya apabila lemah zahirlah sifat adilnya atas orang yang dibencinya, dibencinya situ, dan dimurkainya, maka batallah segala kebajikan. Dan jadilah segala kepada dosa kecil besar, dosa kecil itu besar. Dan apabila telah zahirlah sifat fadlnya, sifat kurniaan Allah atas orang yang dikasihinya, maka hapuslah segala kejahatan, dan jadilah segala dosa besar kepada dosa kecil. Kepada dosa kecil. Baik, berdasarkan kepada kenyataan ini, yang dimaksudkan oleh pengarang kitab kita ini, matan ini seandainya kita baca sekali imbas itu agak payah dipahami. Tetapi sebenarnya apabila sahaja kita merenung akan kenyataan ini, insya-Allah Allah akan membuka kepahaman kepada kita. Maka kita kembali kepada maksud dia. La sayrata idza qabalaka adluhu. Maka tiada kecil. Apa maksud tiada kecil? Tiada kecil apabila Allah menghadapkan engkau dengan keadilannya. Maka maksud tiada kecil, sudah tidak ada lagi dosa kecil bila Allah menghukum kamu dengan keadilan Allah. Bila Allah menghukum kamu dengan keadilan, maka tidak ada lagi dosa kecil. Wala kabirata,
tidak ada besar, yakni tidak ada dosa besar. Idza wajahaka fadluhu, apabila Allah menghukum kamu, menghadapi kamu, maknanya dengan kurniaan Allah. Bila Allah memberi kurniaan, maka tidak ada lagi dosa besar, terhapus semua dosa besar bila Allah nak beri kurniaan kepada dia. Tetapi kalau Allah menghukum seseorang tadi dengan keadilan, maka sudah tidak ada lagi dosa kecil, yang ada hanya dosa-dosa besar. Maka di sini sebenarnya kita dihukum oleh Allah Ta'ala dekat negeri akhirat kelak. Dihukum oleh Allah Ta'ala dekat negeri akhirat kelak ini, sama ada orang itu beramal dengan amal soleh, ataupun orang itu beramal dengan amal yang buruk. Maka dalam keadaan macam itu, apabila seorang itu beramal dengan amal yang soleh, maka Allah akan memberi kebaikan kepadanya. Allah akan menghukumnya dengan kurniaan Allah. Tetapi apabila seorang hamba itu melakukan maksiat, melakukan dosa, maka Allah akan menghukumnya dengan keadilan Allah. Sehingga katanya ulama, seandainya Allah menghukum aku dengan keadilan, maka tiada manfaat lagi ibadat aku. Tetapi seandainya Allah melihat aku dengan kurniaan Allah, maka segala dosa aku sudah tidak ada apa-apa. Bahkan Allah akan memberi kebaikan. Jadi sekarang ini 4 perkara yang dibicara. Yang pertama tentang dosa kecil, yang kedua tentang dosa besar, yang ketiga tentang keadilan Allah, yang keempat tentang kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita duduk di atas muka dunia, kita tak lari daripada 4 perkara. Yang pertama, sama ada kita buat taat kepada Allah. Yang kedua, sama ada kita buat maksiat kepada Allah. Kalau orang itu buat taat, bermakna dia tidak buat maksiat. Kalau orang itu buat maksiat, bermakna dia tidak buat taat. Ketika mana dia bermaksiat, itu dia tidak ditulis taat. Dan ketika mana dia taat, dia tidak ditulis ketika itu bermaksiat. Maka kita tak dapat lari. Yang pertama ketaatan, yang kedua kemaksiatan, yang ketiga nikmat. Allah memberi nikmat kepada kita. Yang keempat, Allah memberi bala, ujian kepada kita. Kalau kita mendapat nikmat, kita selamat daripada bala. Kalau kita tak dapat nikmat, kita duduk dalam bala. Ketika mana dalam nikmat, sama ada kita buat taat ataupun kita buat maksiat. Ataupun ketika mana duduk dalam bala, sama ada kita sabar buat taat ataupun kita merungut buat maksiat. Itulah kehidupan kita. Maka apa yang kita amal di atas muka dunia ini, kita akan dihukum di hadapan Allah. Maka bila Allah menghukum hambanya dekat negeri akhirat, Allah menghukum dengan 2. Satu, sama ada dihukumnya dengan keadilan Allah. Dan yang kedua, sama ada Allah menghukum seseorang itu dengan kurniaan Allah. Kita mohon kepada Allah, jangan Allah menghukum kita dengan keadilan. Kalau Allah menghukum kita dengan keadilan, maka binasalah kita, rugilah kita, tidak selamat kita. Tetapi kalau Allah menghukum kita dengan kurniaan Allah, maka kita akan selamat. Kita akan selamat. Baik, kita tengok di sini. Maka kata pengarang kitab kita lagi, dia kata bila Allah Ta'ala itu menunjukkan sifat dia yang mulia, yang agung, yang tinggi, maka batallah amal daripada segala orang yang mengerjakan amal tadi. Bila Allah menghukum dengan keadilan, maknanya maka orang tidak akan selamat. Kerana Allah Ta'ala akan hukum sehalus-halusnya, sehalus-halus, sedetail-detail, sekecil-kecil Allah mengira. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka ketika mana sahaja, maknanya orang itu bila dihukum oleh Allah Ta'ala, Allah menghukum dengan keadilan, maka ketika itu tidak ada lagi amal-amal dia. Semua dosa yang kecil dikira dosa besar.
Apa maksud dia? Maknanya tak selamat kita. Setiap dosa itu azab sebenarnya. Tak kira sama ada dosa itu kecil atau dosa itu besar. Setiap dosa itu membawa kepada azab. Dan maka apabila lemah, zahirlah sifat adilnya. Bila kita lemah, kita banyak buat maksiat ke apa, maka Allah menzahirkan sifat adilnya atas orang yang dibenci. Dengan orang yang dibenci, orang yang dimurkai, maka Allah Ta'ala menghukum dia dengan keadilan. Bila dihukum dengan keadilan, Allah menghukum sekecil-kecil amal dia buat, maka tidaklah Allah mengazabkan seseorang kecuali dengan sifat keadilan Allah. Dengan sifat keadilan Allah. Dia ada satu kisah. Untuk memahamkan lagi, dia ada satu kisah. Dalam kisah itu ada satu orang, nama dia Ustaz sudah lupa, tetapi dia ini pembantu Nabi. Dia ini pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam waktu yang sama, dia pernah pergi berperang dalam perang Uhud. Satu peperangan, Ustaz lupa tapi tak ingatlah. Dia pergi berperang. Maka beliau ini wafat di medan perang. Bila wafat di medan perang, lalulah sahabat memberitahu pada Rasulullah, ya Rasulullah, pembantu kamu itu sudah wafat di medan perang. Maka orang memuji sahabat Nabi ini. Untunglah dia, masing-masing kata untunglah dia, sebab yang pertama, dia sahabat Nabi. Yang kedua, bukan senang sahabat Nabi dapat khidmat pada Nabi. Yang kedua, dia ahli khidmat Rasulullah. Yang ketiga, dia mati tengah berperang. Dia mati dalam keadaan dia sedang berperang. Dia mati syahid dalam peperangan. Maka untunglah dia. Ketika mana orang mengatakan dia untung, lalulah Nabi mengatakan, wa huwa finnar, dia adalah ahli neraka. Maka terkejut sahabat. Macam mana dia menjadi ahli neraka, sedangkan dia ini sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah yang boleh beri khidmat pada Rasulullah. Dalam waktu yang sama pula, dia ini berjihad fisabilillah, kemudian mati di medan perang. Maka Rasulullah memberitahu kepada para sahabat, ya benar, dia sahabat Rasulullah. Dia ini berkhidmat dengan Rasulullah. Dia ini berjuang, berjihad pada jalan Allah. Dia ini wafat di medan perang. Tetapi satu ketika mana selepas peperangan, pernah dia satu ketika dia mengambil barang rampasan perang sebelum dibahagikan kepada orang. Sebelum dibahagikan kepada orang, dia sudah ambil terlebih dahulu. Ambil terlebih dahulu. Maka dengan sebab itulah dia diazab oleh Allah. Sebab apa? Sebab mengambil sedikit daripada harta rakyat. Ini bukan harta dia, ini ghanimah, ini harta keperluan, ini harta dia, kira harta rakyat dah ketika itu. Maka dibahagikan patutnya, tetapi oleh kerana dia telah mengambil terlebih dahulu, maka akhirnya dia diazab oleh Allah. Ini kenapa? Kata ulama, sebab Allah menghukum dia dengan keadilan Allah. Ambil hak rakyat, maka kena. Tidak akan selamat. Mana-mana yang mengambil harta rakyat tidak akan selamat, kecuali dia mendapat kurniaan Allah. Maka bila Allah menghukum dia, dengan keadilan, maka Allah sudah tidak memandang dah. Tak kira lah mu sahabat Nabi ke, sama ada kamu sahabat Nabi, sama ada kamu ini ahli khidmat Nabi, sama ada kamu ini mati syahid ke dalam perang, tetapi oleh kerana kamu telah melakukan perbuatan yang menyebabkan Allah marah, maka Allah menghukum dengan keadilannya, masuk dia dalam neraka. Waliyazubillah. Dalam kisah yang lain, ada satu orang sahabat,
dia ini dikatakan berjihad fisabilillah juga. Tapi akhirnya Rasulullah mengatakan bahawa dia menjadi ahli neraka. Sebab apa? Katanya dia ada mengatakan tali kasut saja. Dia kata tali kasut dia ambil. Dan dia ambil dalam keadaan tidak dibahagikan lagi. Dia ambil, mungkin dia ambil tagar kali kasut saja dia ambil. Tapi walaupun tali kasut ke, walaupun barang sekecil ni pun, tetapi oleh kerana itu bukan hak dia, maka dia ambil. Bila dia ambil saja, maka Rasulullah memberitahu bahawa dia adalah ahli neraka. Waliyazubillah. Ini Allah menghukum dengan keadilan. Bila Allah menghukum keadilan, Allah sudah tidak pandang dah dia. Walaupun dia itu sahabat Nabi sekalipun dalam kisah ini. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ada, dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, satu orang wanita yang salihah, siang dan malam beribadat kepada Allah. Maka wanita ini menjadi sebutan orang, bagus wanita ini, kuatnya amal soleh, malam berjaga malam, beribadat, siang berpuasa. Tetapi akhirnya Rasulullah sahabat tanya pada Rasulullah, apakah pandangan kamu ya Rasulullah mengenai wanita itu? Apa pandangan kamu? Lalu Rasulullah mengatakan, wahia finnar, dia adalah ahli neraka. Bila mendengar itu, maka sahabat terkejut, ya Rasulullah, macam mana wanita yang solehah itu dikatakan ahli neraka? Kerana dia tidak mampu menjaga lidahnya. Maknanya, jadi begitu, kalau tak mampu jaga lidah bagi kaum wanita, terutama dengan suami, maka bahaya, kecuali suami memaafkan dia, kecuali orang yang kita kata itu memaafkan dia. Maka bila Allah menghukum saja dengan keadilan, maka seorang itu Allah sudah tak kira dah. Mu siapa, dosa kamu yang kecil itu dikira besar. Dikira besar. Ini satu kesalahan maknanya. Begitu. Maka dalam keadaan macam itu, katanya para ulama, kalau Allah menghukum dengan keadilan, maka sudah tidak ada manfaat kebaikan yang dilakukan. Maka kita di negeri akhirat dihukum dengan salah satu, sama ada dihukum dengan keadilan Allah ataupun dihukum dengan kurniaan Allah, yakni kasih sayang Allah. Kalau dihukum dengan kasih sayang Allah, insya-Allah kita selamat. Maka dosa kecil, kalau sudah dihukum dengan keadilan, menjadi besar. Kiraannya kira besar. Salah tetap salah. Maknanya bersalah dengan Allah bukan benda yang kecil. Hanya kita ni, orang-orang Melayu ni, kadang-kadang digambarkan dosa kecil saja, begitu. Dosa kecil saja, bukannya dosa besar. Maknanya kita zikir-zikir terpadamlah. Meremehkan dosa itu, dia tidak sedar membawa pada dosa besar juga. Apabila dia meremehkan, apabila dia memandang benda itu tidak kisah, ini menyebabkan kemurkaan Allah Ta'ala. Itu jaga. Jadi tentang dosa kecil ini, bila Allah menghukum, menjadikan dengan keadilan, itu menjadi seperti dosa besar. Menjadi dosa besar. Tetapi dosa besar sekalipun, bila Allah menghukum seseorang itu dengan kurniaan Allah, maka dikira seperti dosa kecil. Apa maksudnya? Mudah bagi Allah untuk mengampunkannya. Itulah demikian kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Maka dengan itu kita kena ingat, dikatakan bahawa apa itu dosa? Dosa itu ialah jarimah orang yang melakukan sesuatu yang membawa kepada kemurkaan Allah. Yang mana dosa kecil itu la wa'ida fiha minal Quran wala minal hadis. Yakni dosa kecil, sesuatu dosa kecil ni adalah sesuatu dosa yang dia lakukan tetapi tidak didatangkan di dalam Al-Quran tentang janji buruk. Tentang janji buruk, sama ada dalam Al-Quran, sama ada di dalam hadis. Maknanya. Tapi itu adalah satu jarimah, satu sifat jenayah ataupun satu sifat kejahatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan apakah yang dikatakan dosa besar? Dosa besar itu hiyallati tu'adu 'alaiha bil azab awil haddi. Sesuatu dosa besar adalah dosa yang dijanjikan dia dengan azab, dan juga dijanjikan dengan batas had, yakni hudud, kena hukuman hudud. Maka yang ada fil Quran atau fil sunnati, sama ada dalam Quran ataupun ada dalam hadis. Seperti membunuh orang, aman qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Sesiapa yang membunuh orang dalam keadaan sengaja, maka tempatnya neraka jahanam. Maka membunuh orang dosa besar. Berzina disebut dalam Al-Quran, maka itu dosa besar. Bahkan minum arak disebut di dalam Al-Quran, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Tinggalkan minum arak, itu dosa besar. Berjudi, innama khamru wal maisir, judi minum arak disebut dalam Al-Quran, itu dosa besar. Riba, maknanya wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah halalkan jual beli dan haramkan riba, itu dosa besar. Dan riba adalah dosa yang banyak di akhir zaman. Dosa yang banyak sungguh di akhir zaman, sehingga kan orang-orang merasa riba itu biasa. Itu bahaya. Orang kata riba biasa. Ingat, di dalam hadis mengatakan bahawa orang yang mengambil riba dengan beberapa dirham riba, itu saja dosanya seperti 36 kali berzina. Bukan sekali, 36 kali. Maka dosa tu, dosa derhaka ibu bapa. Maka dosa-dosa besar ini yang sudah ada di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala larang, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, makan harta anak yatim sebagai contoh. Ini semua dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar yang ada ini, yang Allah tu'adu 'alaiha bil azab, Allah janjikan dia dengan azab, itu dosa-dosa besar. Maka dosa-dosa besar ini bila saja seorang itu melakukan dosa besar, tiba-tiba di negeri akhirat kelak Allah menghukum dia dengan kurniaan Allah. Allah hukum dia dengan kurniaan, yakni dengan kasih sayang Allah, dosa besar itu jadi kecil. Contoh contoh ni banyak dah cerita kisah satu orang yang telah membunuh 100 orang. Dia bunuh 99 orang. Kemudian dia tanya rahib. Rahib tu kata, tak boleh dah, ampun sebab dosamu dah banyak sangat. Maka dia pun bunuh cukup 100 orang. Bila bunuh 100 orang, maka dia jumpa orang alim. Orang alim kata, Allah Ta'ala boleh ampunkan kamu, tapi mu jangan duduk sini, mu kena tinggi lagi. Pergi ke tempat yang baik. Pergi tempat sekian-sekian. Negeri itu negeri orang baik. Maka dia pergi. Dalam perjalanan dia pun wafat. Bila dia wafat, lalu berdatang dua malaikat. Satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Kata malaikat azab, ini hak aku. Orang ini aku nak bawa dia ke tempat yang akan diazabkan. Kata malaikat rahmat, ini hak bahagian dia. Kerana dia niat nak bertaubat, dia pergi bertaubat. Lalulah Allah Ta'ala hukumkan dengan datang satu malaikat menjadi hakim. Pergi tengok ukur tempat mana yang paling dekat. Tempat dia nak sapa dah ke, tempat yang dia baru nak tempat negeri yang ditinggalkan. Akhirnya direkaskan cerita, maka jadi dekat dengan tempat yang dia nak sampai dah. Akhirnya masuk dalam syurga. Dah kan dia bunuh 100 orang. Bila Allah tengok dia dengan kasih sayang, Allah tak pandang dah dosa dia bunuh 100 orang pun. Dia bunuh 100 orang pun Allah sudah tidak pandang. Ini kerana apa? Kerana Allah melihat dengan kurniaan Allah. Kurniaan Allah ataupun dengan kasih sayang Allah. Ini kurniaan Allah, ini fadluh dia panggil. Ini bagi orang-orang yang Allah kasihi. Bila Allah Ta'ala kasih, maka Allah pun beri kepada dia. Maknanya apa dia? Kelebihan Allah Ta'ala ataupun kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi demikianlah apa yang ada di sisi Allah Ta'ala itu, maka Allah akan menghukum. Hukum dengan jalan kebaikan, kasih sayang Allah, ataupun dengan jalan keadilan. Bila keadilan, katanya diazab.
Bila kasih sayang, diberi nikmat. Begitulah kita di negeri akhirat, rupa-rupanya kita dihukum dengan dua, sama ada dengan fadluh ataupun dengan adluh. Adluh keadilan, fadluh dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan lagi dan kata Yahya ibnu Mu'az radhiyallahu anhu, jikalau dihantarkan atas mereka itu adilnya, kalaulah dia menghadapi Allah dengan keadilan ataupun Allah menghukum dengan keadilannya, nescaya tiadalah lagi tinggal bagi mereka itu kebajikan, maka tidak ada kebajikan. Maka dia tertutup kebajikan dia dengan keadilan Allah. Dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah menghukum dengan keadilan, sedikit pun Allah tunaikan, Allah berikan hak pada orang-orang yang kena ataupun pada hak-hak orang lain yang terambil tadi. Maka begitulah bila Allah Ta'ala menghukum hamba-Nya tadi dengan keadilan. Bila sudah dihukum dengan keadilan, maka sudah tidak ada lagi kebajikan oleh mereka itu. Maka kebajikan sudah tidak dipandang lagi. Kerana apa? Kerana sebab tu ulama kata, kalau kita betul-betul dihisap oleh Allah Ta'ala, maka jalan dia payahlah kita nak selamat. Maka adil ini apa? Adil ini ialah meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Itu kira-kira adil. Adil itu maksud adil. Dan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menzalimi hamba-Nya. Tidak menzalimi. Seandainya Allah Ta'ala mengazabkan hamba-Nya itu, Allah mengazabkan hamba-Nya tadi dengan keadilan Allah. Seandainya Allah memberi nikmat kepada hamba-Nya, maka Allah memberi nikmat kepada hamba-Nya dengan kurniaan Allah. Semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan macam itu, kita hendaklah sentiasa duduk dalam kebaikan, kerana orang yang berada di dalam kebaikan itu, dia mudah mendapat pandangan Allah, sehingga Allah menghukum dia dengan fadluh, dengan kelebihan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia, jikalau diperolehi mereka itu dengan fadlnya, dengan kurniaan Allah Ta'ala, nescaya tiada lagi tinggal bagi mereka itu kejahatan, maka Allah hapuskan segala kejahatan dia. Kalaulah dia seseorang tadi, Allah Ta'ala hukum dia dengan kelebihan dia. Demikianlah. Sebab itu hak Allah Ta'ala yang menentukan hamba-Nya tadi. Maka Allah boleh mengampunkan akan dosa hamba dia tadi, sekarang bila mana Allah kasih kepada hamba-Nya. Tetapi bila Allah tidak kasih kepada hamba-Nya tadi, disebabkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan, maka walaupun ibadatnya banyak, tetapi ada satu perbuatan yang menyebabkan dia ini dibenci oleh Allah Ta'ala, maka Allah menghukum dia dengan keadilan. Bila dihukum dengan keadilan, maka kebaikan banyak-banyak yang dia buat pun tidak akan memberi manfaat kepada dia. Wal-iyazubillah. Maka kita mohon pada Allah, buatlah kebaikan-kebaikan sebanyak-banyak yang boleh. Jaga-jaga kita, jangan sampai Allah benci pada kita. Bila mana sahaja kita buat satu perkara membawa kepada Allah benci, bila Allah benci kepada kita, buat ibadat-ibadat banyak lalu dihukum oleh Allah. Bila dihukum oleh Allah, akhirnya Allah menghukum dengan keadilan. Bila hukum dengan keadilan, akhirnya amal-amal ibadat yang kita buat banyak-banyak tidak memberi manfaat. Inilah yang menyebabkan ahli-ahli ibadat rasa takut. Inilah yang menyebabkan ahli-ahli ibadat menangis kepada Allah Ta'ala. Dia takut dalam dia melakukan ibadat. Ini orang soleh. Tanah orang soleh dalam buat ibadat takut. Kita dalam buat maksiat tidak takut. Kalau dalam buat maksiat tidak takut ini, lepas tu kita mengharapkan nanti Allah Ta'ala tengok Maha Pemurah, Maha Penyayang, Allah Ta'ala akan menghukum kita dengan kebaikan dia. Kita mengharapkan Allah menghukum kita dengan kebaikan. Sedangkan
sedangkan kita ini tidak takut duduk dalam maksiat. Orang soleh takut dalam taat. Orang-orang soleh dalam taat pun takut. Jadi kita kena cari jalan buat taat. Dan dalam kita buat taat, kita kena rasa takut kepada hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di atas muka dunia dan dekat negeri akhirat tidak terhimpun dua takut. Allah Ta'ala tidak himpun dua takut. Siapa yang sudah takut di dunia, Allah tidak takutkan dia di negeri akhirat. Tetapi sesiapa yang atas muka dunia dia tidak takut, nanti Allah takutkan dia dekat negeri akhirat dengan ancaman dan juga balasan daripada Allah. Maka beruntunglah kalau seseorang itu merasa takut kepada Allah Ta'ala. Maka tidak terhimpun dua takut di dunia dan di akhirat. Maka biarlah kita takut di dunia supaya kita aman dekat negeri akhirat. Begitulah tidak terhimpun dua takut di dunia dan di akhirat, maka tidak terhimpun dua keamanan di dunia dan di akhirat. Kalau rasa atas muka dunia aman saja, dekat negeri akhirat aman juga? Tidak. Aman tidak terhimpun dua dunia dan akhirat. Jadi di atas muka dunia rasa tidak aman, takut dengan azab Allah, takut nanti Allah hukum kita dengan keadilan, matilah kita, banyaklah dosa kita, maka dosa kita akan jadi besar, maka rasa takut tidak aman kita. Maka dekat negeri akhirat Allah amankan. Amankan kita. Tapi kalau atas muka dunia apa buat maksiat apa, relax saja, tak ada rasa takut, rasa gembira pula, lepas tu rasa nikmat buat maksiat pula, rasa suka pula, maka kamu aman atas muka dunia, nanti bimbang di negeri akhirat kamu dalam keadaan takut pula. Maka takut dekat negeri akhirat ketika itu sudah tidak memberi manfaat. Dan setengah daripada doa Syekh radhiyallahu anhu, hai Tuhanku, jikalau engkau kasih akan daku, nasihat engkau ampun akan segala kejahatanku. Maka ada satu doa daripada seorang orang sufi mengatakan, wahai Tuhanku, jikalau engkau kasih akan daku, nasihat engkau ampun akan segala kejahatan aku. Bila Allah Ta'ala kasih saja, bila Allah Ta'ala kasih saja, Allah sudah tidak pandang lagi kejahatan kamu. Sebab itu carilah jalan supaya kita ini dikasihi oleh Allah. Dan jikalau engkau benci akan daku, kalau engkau benci kepada aku, nescaya tiada engkau terima segala kebajikan aku. Bila Allah benci saja, maka amal ibadat sudah tidak diterima lagi. Maka inilah inilah yang ditakuti, sehingga dikatakan bahawa apabila saja seseorang tadi dia ini melakukan dosa-dosa, dia bimbang takut apa, dengan sebab jatuh satu dosa tadi, dia duduk di dalam kebencian Allah. Tetapi bila Allah tu kasih kepada seseorang tadi, Allah sudah tidak memandang lagi tentang kejahatan dia. Maka diceritakan bahawa ada satu orang lelaki, dia ini beribadat 60 tahun. 60 tahun dia beribadat dalam keadaan dia berkhalwah. Khalwah ni maknanya dia ini duduk dalam keadaan mengasingkan diri, tidak bergaul dengan orang. Maka dia tidak bergaul dengan orang, berkhalwah, mendekatkan diri dengan Allah selama 60 tahun. Selepas daripada itu 60 tahun dia pun keluar. Bila dia keluar, dia dah rasa hatinya boleh jaga, hatinya sudah 60 tahun, dia sudah rasa iman dia sudah kuat. Lalulah Allah menguji dia. Bila Allah menguji dia, dia telah bertemu dengan satu orang wanita yang sangat cantik. Lalu wanita itu dia pun tergoda. Akhirnya dia pun berzina dengan wanita tadi. Beberapa hari selepas daripada itu dia menangis, dia bertaubat kepada Allah. Bila dia bertaubat kepada Allah, dia cepat kembali. Akhirnya Allah menerima akan taubat dia. Bila Allah terima akan taubat dia, dihitung amal dia. Amal dia ni Allah Ta'ala hitung dia 60 tahun dia beribadat, kosong, tidak ada apa-apa. Tetapi dengan sebab-sebab yang tertentu, selepas daripada itu ada amalan yang dia lakukan, maka menyebabkan amal ibadatnya tadi Allah Ta'ala terima.
dan Allah Ta'ala masukkan dia di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala kasih orang tadi, maka Allah Ta'ala boleh jadikan dosa-dosa dia tu bertukar menjadi kebaikan. Yubaddilu sayyiatihim hasanan. Allah Ta'ala tukarkan kejahatan mereka itu menjadi kebaikan. Allah Ta'ala tukarkan dosa-dosa bertukar menjadi kebaikan. Ini dengan sifat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikatakan lagi, kita sambung lagi. Dan kata Sidi Abu Hasan Syazili, katanya Sidi Abu Hasan Syazili radhiyallahu anhu di dalam doanya, Tuhanku, jadikanlah segala kejahatan orang yang Tuhan kasih, dan jadikanlah segala kebajikan kami akan kebajikan orang yang Tuhan muka. Maka kebajikan itu tiada memberi manfaat ia serta benci daripadamu, dan kejahatan itu tiada memberi mudarat serta kasih daripada kami. Ringkasan dia ini, apa yang dikatakan oleh Syekh Abu Hasan Syazili. Dia kata apa? Dia kata jadikanlah kejahatan yang aku buat ini, maknanya sebagaimana kejahatan orang-orang yang kamu kasihi. Kenapa? Kerana orang yang Allah Ta'ala kasih, dia buat jahat sampai masa Allah tunjuk jalan pada dia supaya dia mendapat kebaikan. Kita sudah dengar kisah satu orang wanita, dia buat maksiat. Ada katakan wanita itu seorang pelacur, ada mengatakan demikian. Lalu dia telah memberi minum kepada seekor anjing. Maka dengan dia memberi minum kepada seekor anjing tadi, sifat kasih sayang dia pada anjing, sedangkan anjing itu hayawanu ghairu muhtaramah, maknanya haiwan yang tidak dihormati, tetapi dia itu, anjing itu adalah makhluk Allah. Dia mari fikir, aku dahaga, anjing itu dahaga. Begitulah maknanya, sebagaimana aku dahaga, anjing itu dahaga. Maka dia ambil air beri kepada kucing, anjing tadi minum. Maka dengan sebab itu Allah ampunkan dosa dia. Maka dosa-dosa dia itu Allah ampunkan dia sebab apa? Sebab dia duduk di dalam orang yang Allah Ta'ala kasih. Maka katanya Abu Hasan Syazili, ya Allah Tuhanku, jadikanlah dosa aku sebagaimana dosa orang-orang yang kamu kasih. Orang-orang kasih, orang-orang yang Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala beri dosa. Buat dosa dia Allah Ta'ala kasih ke? Ya, ada yang Allah Ta'ala kasih walaupun dia berdosa. Apa bukti Allah Ta'ala kasih walaupun dia berdosa? Bukti dia, dosa-dosa dia itu membawa dia taubat. Kalau dosa dia membawa dia taubat, bermakna dia ini, dia dalam keadaan orang yang Allah Ta'ala kasih. Ada juga ke orang-orang yang buat ibadat Allah Ta'ala benci? Ada. Orang-orang yang melakukan ibadat, tetapi ibadat yang dia buat itu maknanya ada perkara yang membawa kepada dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ada orang yang soleh, tetapi satu hari dia kurung seekor kucing, lalu mati kucing tadi. Maka yang kurung kucing tadi masuk neraka. Ada orang buat maksiat, tetapi dia ini beri minum kepada anjing, yang beri minum pada anjing itu masuk syurga. Sebab apa? Sebab kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kasih sayang Allah Ta'ala ini kita tidak tahu. Kita ni dudukan kasih sayang Allah ke dudukan kemurkaan Allah. Maka inilah yang membawa kepada orang-orang ahli ibadat merasa takut kepada Allah Ta'ala, kerana bimbang, takut kejahatan yang dia buat seperti mana kejahatan yang kebajikan yang dibuat seperti kebajikan orang yang Allah murka. Kalau Allah Ta'ala murka, dia buat kebajikan, walau banyak kebajikan pun, macam kita cerita tu, walaupun duduk sama dengan Rasulullah, tapi akhirnya dia wafat. Bila wafat saja dia masuk neraka. Kenapa? Dia termasuk di kalangan orang yang Allah tidak mengasihinya, mungkin sebab-sebab yang tertentu.
Dan begitu juga wanita yang solehah itu siang malam beribadat, dia masuk neraka, kata Rasulullah. Sebab apa? Dia tidak mampu menjaga lidah, kerana ada perbuatan yang dia dibenci, perbuatan yang dibenci oleh Allah. Jadi ada perbuatan yang dibenci oleh Allah, maka dia termasuk di kalangan orang yang dibenci, maka Allah sudah tidak pandang lagi kebajikan dia. Kata Syekh Abu Hasan Sadili, ya Allah Tuhanku, jadikanlah dosa-dosa aku ini sebagaimana dosa orang yang Engkau kasih. Orang yang Engkau kasih, yakni Allah Ta'ala kasih, dia buat dosa, Allah akan beri kebaikan juga sebab Allah Ta'ala kasih. Dan janganlah kau jadikan kebajikan aku yang aku buat ni sebagaimana kebajikan orang yang kau benci. Kenapa? Bila Allah Ta'ala benci orang tadi buat kebajikan banyak pun tidak memberi manfaat. Begitulah kita mohon pada Allah. Kita banyak dosa, kita banyak maksiat, kita banyak lalai kepada Allah Ta'ala, maka kita mohon kepada Allah, kejahatan-kejahatan yang kita buat ini Allah Ta'ala pandang sebagaimana pandangan orang yang Allah Ta'ala kasih. Dan kita pun buat ibadat sekadar mana yang kita mampu. Kita mohon kepada Allah, jangan ibadat kita ni maknanya ibadat yang kita lakukan ni sebagaimana ibadat orang yang kau benci. Kerana bila Allah Ta'ala benci, Allah sudah tidak memandang akan ibadat dia. Begitu gambarannya. Baik. Diharap para jamaah dapat memahami apa yang tersirat, apa yang dimaksudkan oleh pengarang kitab kita ini. Dan ketahui olehmu bahawasanya hamba itu apabila telah ikhlas di dalam amalnya. Bagaimana nak dapatkan seseorang itu, nak dapatkan satu amalan tadi menyebabkan amalan itu amalan yang dikasihi oleh Allah. Kalau dia buat dosa pun dia termasuk di kalangan orang yang dikasihi. Pastikan amal-amal soleh yang dia lakukan tadi dalam keadaan ikhlas. Dan apabila telah ikhlas dalam amalnya, nescaya zahirlah baginya segala faedah. Bila amal-amal dia ikhlas, maka Allah Ta'ala akan berilah kesan-kesan ikhlas ataupun faedah-faedah dia. Faedah dia. Jadi orang yang melakukan ibadat dalam ikhlas ini, dia akan mendapat kurniaan Allah di negeri akhirat. Sebab itu dia kata kalau dapat, walaupun ibadat tidak banyak, tetapi yang penting ikhlas. Kalau ibadat banyak tidak ikhlas, tak memberi manfaat juga. Maka dia inginkan, maknanya yang utama pada kita semua, bila kita melakukan ibadat, ibadat yang ikhlas itu yang paling utama. Lalu dikatakan lagi, apabila telah ikhlas dalam amalnya, zahirlah baginya faedah, maka jikalau ada baginya tinggal dalam ikhlasnya itu, maka berdiri ia serta wujudnya dengan wasitah memandang amal. Dan jikalau ada daripada orang yang ahli mahabbah dan ahli ikhlas, maka terhijab daripadanya itu memandang amalnya. Dan hinalah dirinya daripada wujudnya tadi. Maka kalau orang itu dia ikhlas dalam melakukan amal, maka dia sudah tidak memandang lagi pada amalnya. Tidak memandang lagi pada amal, itu tanda orang itu ikhlas. Dan tidak ada wujud diri, memandang pada dirinya. Maka tanda ikhlas itu 4. Yang pertama, tidak terkesan pujian dan kejian. Orang puji, orang keji, dia tetap beribadat. Yang kedua, bersamaan. Dia buat depan orang, belakang orang, dia tetap beribadat. Ini tanda ikhlas. Yang ketiga, tidak memandang kepada amal. Walau banyak buat amal ibadat, dia tak ingat-ingat pun amal ibadat dia. Dia tidak pandang, dia tak ingat-ingatkan akan ibadat. Dia tak suka cerita-cerita tentang ibadat dia. Dia tak ingat akan ibadat, tak memandang, tak merasa dia ni ahli ibadat, walaupun dia banyak ibadat. Yang keempat, tanda satu orang itu ikhlas, dia tidak suka amal ibadatnya diketahui oleh orang ramai. Dia tidak suka amal ibadatnya diketahui. Kalau orang tak tahu, itu lebih dia suka. Bukan dia suka kalau orang tahu, dia suka orang tidak tahu amal ibadat dia. Biarlah amal ibadat dia dengan Allah. Ini tanda dia. Kalaulah katakan dia itu masih lagi memandang akan dirinya,
memandang lagi pada dirinya, memandang lagi pada amalnya, maka terhijablah dia daripada Allah, maka hakillah dia, hinalah dia tadi mengikut pandangan di sisi Allah, mengikut pandangan mata Allah Subhanahu wa taala. Hingga tiada melihat baginya amal serta berdiri pada segala amal, sehinggalah dia kena beribadat-ibadat sampai tidak melihat kepada amal. Maka di sini memberitahu kepada kita, apa dia? Memberitahu kepada kita untuk mendapat kurniaan Allah, untuk mendapat kasih sayang Allah Ta'ala, maka hendaklah seseorang tadi mengerjakan ibadat dalam keadaan ikhlas. Dalam keadaan ikhlas ini maknanya dia akan mendapat kebaikan, supaya dia akan dapat kelebihan Allah Ta'ala. Jadi kalau orang tu buat amal ibadat, kalau tidak mencapai ikhlas, bimbang nanti akan dihukum dengan keadilan Allah. Bila dihukum dengan keadilan Allah, inilah yang dikatakan ditakuti. Sebab itu dia kata tidak ada manfaat kalau segala amal ibadat yang kita kerja tadi tidak membawa ikhlas, tidak ada manfaat, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang kita buat tadi tiba-tiba ada perkara-perkara yang membawa kepada kebencian Allah. Bila datang kepada perkara yang kebencian Allah, maka akhir sekali membawa amal ibadat tadi membawa kepada kebinasaan, dan ibadat dosa-dosa yang kita buat tu walaupun kecil, tapi bila dibenci oleh Allah maka dipandang besar. Tidak ada dosa kecil, semuanya jadi besar belaka. Tapi kalau orang itu dia ini dikasih oleh Allah dengan sebab-sebab amal-amal dia tadi, tiba-tiba dia itu dipandang, dihukum oleh Allah dengan kurniaan Allah. Maka bila dihukum dengan kurniaan Allah dihukum dengan kurniaan Allah, maka dia akan mendapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu fadl, kurniaan Allah. Maka dengan itu kita kena apa? Kita kena ingat bahawa kita kena mensyukuri nikmat Allah. Kerana di antara perkara yang Allah Ta'ala kasih kepada hamba-Nya, apabila hamba itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita nak mensyukuri nikmat Allah? Kita kena tahu bahawa setiap amal-amal, setiap nikmat itu yang Allah beri, maka Allah Ta'ala akan tanya pada kita. Oleh kerana itu, kita pun kena bersyukur, guna nikmat pada jalan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Dan Allah Ta'ala memberi kepada kamu sebahagian daripada apa-apa yang kamu hajat, apa-apa yang kamu minta Allah beri. Apa-apa yang Allah Ta'ala minta kamu beri, kasihnya Allah pada kita, dan hak kita minta Allah beri, yang kita tak minta pun Allah beri. Allah beri, yang kita tak minta pun Allah beri. Maknanya, lalu wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha, kalau kamu nak menghitung nikmat Allah, kamu tidak mampu. Akan tetapi innal insana la zalumun kafar, akan tetapi manusia itu zalim akan diri dia dan ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu dikatakan bahawa kita kena ingat Allah Taala ini Maha Adil. Maka bila Maha Adil, Allah boleh meletakkan, Allah boleh menghukum dengan keadilan dia. Dan Allah Maha Adil itu tidak ada manusia yang dapat lari daripada Allah Ta'ala. Maka manusia itu diberi sama ada dosa dan sama ada diberi pahala ataupun diberi dosa, dan diberi pahala dengan sebab ketaatan, dan diberi dosa dengan sebab kemaksiatan. Maka Allah Ta'ala beri dosa kecil. Kalau perbuatannya kecil, tidak maknanya tidak didatangkan wa'id, janji buruk. Tapi kalau didatangkan janji buruk, maka dosa itu menjadi dosa besar. Lalu dikatakan bahawa apabila sahaja kita ini duduk dalam dosa, duduk dalam lalai, cari jalan supaya kita keluar daripada dosa tadi, kelalaian, supaya Allah memberi kebaikan kepada kita. Maka bagaimana kalau orang tanya bagaimana kita dekat negeri akhirat, kita nak Allah menghukum kita. Allah menghukum kita dengan fadluh,
Kita tidak mahu Allah menghukum kita dengan adluh. Adluh keadilan. Oh, kalau keadilan, mati kita, susah kita, habis amal ibadat kita, tak beri manfaat. Sehingga dikatakan siapa yang dihisap diazab. Siapa yang dihisap diazab. Allah dihisap satu persatu. Banyak mana duit kita, 1 sen pun Allah Ta'ala kira. Ke mana kita pergi, semua Allah Ta'ala kira. Sikit pun Allah Ta'ala kira. Bila Allah Ta'ala hukum dengan tu, macam mana kita yang kerja, sepatutnya pukul 4 balik, pukul 4 dah dah. Maknanya tapi gaji penuh kita ambil. Kita buat majlis, kadang-kadang tak siapa pun 200 kilo, kita tulis 200 kilo. Ni contoh saja, tak kata korang. Maknanya contoh sahaja. Maka kalau dikira halus-halus, maknanya manusia tak lepas di hadapan Allah. Mendapat pencegoh rasuah tanya pun tak lepas dah. Macam mana dengan Allah Ta'ala tanya, malaikat tanya. Maka halus perkiraan Allah. Allah itu khabir, halus detail Allah Ta'ala menghukumnya. Maka jangan kata kita, orang-orang soleh pun dia mengatakan bahawa kalaulah kami ini dihitung, kalaulah dihitung amalan kami, nasib tidak akan selamat kami di hadapan Allah. Dengan keadilan Allah, Allah hitung tak selamat kita. Tidak ada jalan yang menyelamatkan kita adalah dengan kasih sayang Allah, bukan dengan amal ibadat kita. Bukan dengan amal ibadat kita. Maka macam mana kita nak dapat supaya kita nanti dekat negeri akhirat, moga-moga Allah menghukum kita dengan adluh, dengan fadluh, bukan adluh. Dengan fadluh. Apa makna fadluh? Dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon agar bila Allah hukum kita dekat negeri akhirat, Allah menghukum dengan fadluh. Bila fadluh saja, Allah kata aku maknanya dengan kelebihan kurniaan aku sudah tidak pandang lagi dosa kamu. Maka dengan apa, jalan apa supaya kita ini dapat, apa dia ini dapat dihitung di akhirat nanti dengan fadluh. Ada beberapa jalan. Okey. Jalan yang pertama, para jemaah sekalian, jalan pertama, kita kena banyakkan bertaubat kepada Allah. Bila satu orang itu bertaubat, kita mengaku di hadapan Allah di atas dosa-dosa kita. Kemudian setiap malam kita cuba beristighfar. Kemudian kita sembahyang sunat taubat. Kalau mampu sembahyang sunat taubat ataupun beristighfar. Dan setiap malam kita mengaku semua kita bertaubat, kita tidak akan ulang lagi maksiat, dengan sentiasa mengekali taubat. Bila Allah melihat sang hamba tadi mengekalkan taubat, dia akan termasuk di kalangan orang yang Allah kasih. Kerana Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala kasih kepada orang yang bertaubat, dan juga Allah Ta'ala kasih pada orang yang menyucikan diri. Jadi para jemaah sekalian, untuk kita semua moga-moga mendapat hukuman dalam keadaan kita dapat dalam keadaan fadluh, kekurniaan Allah, kasih sayang Allah. Maknanya jadi dengan fadluh tadi, maka jalan yang pertama adalah jalan taubat, kekalkan taubat. Jadi para jemaah, kita minta kita semua masing-masing gunakan, cari jalan taubat. Yang kedua yang kita sudah bicara sebelum pada ini, jalannya adalah jalan zikir. Jalan zikir. Bila seorang itu sudah banyak berzikir, macam Allah mengatakan bahawa zikron kasiran, hendaklah kamu berzikir sebanyak-banyaknya. Dan sesiapa yang banyak berzikir dengan kalimah la ilaha illallah, sebagai contoh, faman dakhala fi hisni amina min azabi. La ilaha illallah hisni, la ilaha illallah itu adalah benteng aku, maka sesiapa yang masuk dalam benteng aku aman daripada azab. Maka jalan kedua adalah jalan zikrullah.
Ia ada kaitan dengan kita baca sebelum pada ini. Jalannya adalah jalan zikrullah, dengan jalan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang banyak berzikir, sama ada zikir la ilaha illallah, termasuk juga dengan selawat Nabi, termasuk dengan istighfar, maka nanti Allah sudah tidak memandang lagi dosa-dosanya. Yang besar pun Allah Taala pandang kecil saja, kerana mudah bagi Allah Taala itu, dan Allah akan menghukum dia dengan fadluh, dengan kurniaan Allah Taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, as-saqa. Saqa ini dermawan. Jadi cerita kisah orang lelaki yang 60 tahun beribadat, tiba-tiba dia berzina, kemudian dia bertaubat. Sebelum dia taubat, selepas dia bertaubat, dia satu hari dia telah memberi beberapa keping roti kepada fakir miskin. Lalu selepas itu dia meninggal, dia wafat. Maka amal ibadat 60 tahun sudah Allah tak terima dah. Tetapi dengan infak dia pada jalan Allah, maka Allah Ta'ala beri kepada dia keampunan. Jadi jalan yang ketiga, infak. Jadi kita diajar oleh Islam, kalau zaman orang-orang susah, ramai susah, kita tolong. Jangan kita zaman susah ni aku nak fikir aku je, jangan. Mana kita tolong. Maka dikatakan bahawa jalan dermawan, jalan infak, jalan yang ketiga boleh membawa kepada seseorang itu mendapat fadluh, yakni kelebihan di sisi Allah Ta'ala, kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiga, yang keempat adalah jalan menyintai, mengasihi orang-orang yang soleh. Kita mengasihi dengan orang-orang yang soleh. Jadi bila seorang itu kasih kepada orang-orang yang soleh, dia mengasihi orang yang dia menyintai, menyayangi kepada orang yang Allah kasih. Allah cinta dia, kita cinta dia. Allah kasih dia, kita kasih pada dia. Maka bila kita menyayangi orang-orang yang Allah Ta'ala kasih, kita juga akan dikasihi. Maka dihukum orang tadi dengan fadluh. Dengan sebab apa? Sebab dia mencintai kekasih Allah. Siapa? Para ulama. Jangan kita terpedaya dengan orang yang membenci para ulama. Ada yang mempelekehkan Imam Syafi'i pun ada. Ada yang merendahkan Imam Al-Ghazali pun ada. Dia kata dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, hadis palsu lah dia kata pada Imam Ghazali. Jangan terpedaya. Kita ni bukan orang alim, kita nak hukum Imam Al-Ghazali. Kita ni orang tidak ada apa-apa. Kita tidak, jangan pandai-pandai kita menghukum para ulama yang mutabar, para ulama-ulama yang salihin, mereka kekasih Allah. Bila ada satu orang saja kamu membenci orang itu, sedangkan orang itu dikasihi oleh Allah Ta'ala, Allah akan benci pada kamu. Bila Allah benci saja, Allah akan hukum kamu dengan adluh. Kerana Nabi SAW bersabda, man adali waliyan faqad azantuhu biharbi, sesiapa yang memusuhi kekasih aku, maka aku istihar perang. Ingat, wa amal ibadat banyak, tiba-tiba benci kekasih Allah. Dia itu kekasih Allah, kita benci. Lalu Allah sudah tidak pandang. Oleh kerana membenci kekasih aku, maka aku tidak pandang lagi kebaikan yang kamu lakukan. Maka dihukum dia dengan keadilan Allah. Katanya Yahya ibnu Mu'az, kalau Allah hukum aku dengan keadilan, tak ada manfaat kebaikan aku. Mana tidak ada kebaikan aku. Bahkan Syekh Abu Hasan Syadzili berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kejahatan aku kejahatan orang yang Allah kasih. Walaupun dia jahat, tapi Allah Ta'ala kasih. Dan jadikanlah aku, jangan kau jadikan kebaikan aku kebaikan yang orang benci, yang kebaikan sebagaimana kebaikan orang yang engkau benci. Ini siapa yang berdoa? Syekh Abu Hasan Syadzili. Maka di sini kita kena faham bahawa kita kena cari jalan supaya Allah Ta'ala mengasihi kita. Supaya Allah Ta'ala mengasihi kita. Bila Allah mengasihi kita, la kabirata. Idza wajahaka fadluh. Tidak ada lagi dosa besar. Bila Allah menghadapi kamu dengan kelebihan Allah. Tetapi kalau Allah menghadapi kamu dengan dosa kecil,
keadilan Allah, la sayrata idza qabalaka idza qabalaka adlu, tidak ada lagi dosa kecil apabila Allah menghukum kamu dengan keadilan. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita semua yang mendengar, ya, di mana saja berada, termasuk dengan ahli keluarga kita, anak dan isteri kita ataupun ahli keluarga. Moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan kita, dosa kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita hamba Allah yang saleh, dan nanti kita dibangkitkan oleh Allah, kita diwafatkan. Maka moga-moga Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Walaupun kita banyak dosa, walaupun kita banyak maksiat, maknanya banyak maksiat, walaupun kita memang tak layak pun nak letakkan diri kita di kalangan orang soleh, sangat-sangat tidak layak. Maknanya sebab apa? Sebab banyak sangat dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Kita penuh dengan kelalaian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi jangan buruk sangka dengan Allah, berbaik sangka dengan Allah Taala, dan kita mohon pada Allah, jadikanlah kejahatan kita kejahatan orang-orang yang engkau kasih. Jangan kau jadikan kebaikan kita kebaikan-kebaikan yang engkau benci, kebaikan-kebaikan sebagaimana kebaikan orang yang engkau benci. Maka kami mohon padamu ya Allah, di negeri akhirat kelak nanti engkau hukumkan kami dengan fadlu, dengan kurniaanmu. Jangan kau hukum kami dengan keadilanmu. Engkau Tuhan yang maha adil, namun kami melihat kurniaanmu lebih besar, dan kami punya dosa besar, tetapi rahmat kamu lebih besar. Seandainya engkau melihat dosa kami melihat keampunanmu. Dan pada malam ini kami kumpul dosa-dosa kami letak di hadapan pintu keampunanmu, dan kami memanggil namamu. Kami memohon kepadamu ya Allah, agar engkau mendakap kami, memeluk kami dengan kasih sayangmu ya Allah, sehingga hancur lebur segala dosa-dosa kami ya Allah. Seandainya kami melakukan dosa-dosa besar yang kami tidak tahu, ataupun kami tak tahu jalannya untuk keluar, maka kamu tunjuklah ya Allah jalan untuk kami keluar, supaya bila kami wafat nanti engkau meradai kami, tidak ada lagi hak-hak kami yang tertanggung dekat negeri akhirat kelak ya Allah. Engkau Tuhan maha pengasih, maha penyayang, dan segala-galanya kami serahkan kepadamu ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah di atas kejahilan kami. Kami mohon padamu ya Allah, seandainya apa yang saya sampaikan ini ya Allah yang ada tersalah, engkau perbetulkan ya Allah, dan kalau salah saya bertaubat padamu ya Allah, dan seandainya betul jadikan mereka yang mendengar ini mendapat manfaat. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan, dan boleh berhubung dengan PA Ustaz dengan nombor yang tertera baru ni, sesiapa yang inginkan buku zikir untuk diamalkan itu. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Minta maaf di atas segala kekurangan, menyampaikan sekadar apa yang Allah Ta'ala beri. Jadi sekadar ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan bertemu malam besok, InsyaAllah.